أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Wisyahul Afrah, muka surat 21, baris yang kedua daripada bawah. Baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan aurahnya, aurah perempuan merdeka, dan aurahnya, aurah perempuan merdeka pada perempuan yang kafir ketika bersama dengan perempuan yang kafir. Dan aurahnya, aurah perempuan yang merdeka, bukan perempuan hamba, pada perempuan yang kafir di hadapan perempuan yang kafirah. Maka yang lain daripada barang yang zahir ketika berkhidmat, maka yang lain daripada barang yang zahir yang nyata pada ketika berkhidmat. Ketika berkhidmat al-ishtighal al-manziliyah, ketika bersibuk di dalam rumah, ketika bersibuk di dapur. Aurahnya barang yang lain daripada barang yang zahir pada ketika berkhidmat. Adapun barang yang anggota tubuh yang zahir ketika berkhidmat, bersibuk di rumah, hak tu bukan aurah di hadapan perempuan yang kafir. Adapun di hadapan perempuan yang muslim, tu di bawah tu. Dan aurahnya, aurah perempuan yang merdeka di dalam khulwah. Dan pada perempuan yang muslim, perempuan yang muslimah, dan laki-laki yang mahramnya antara pusat dan lutut. Jadi perempuan merdeka ni aurah dia di hadapan perempuan kafirah tak sama dengan aurah di hadapan sesama perempuan muslimah. Ini perempuan yang merdeka. Yang dahulunya bicara aurah perempuan hamba. Dahulu bicara aurah perempuan hamba. Aurah perempuan hamba antara pusat dan lutut pada sembahyang. Dahulu perempuan hamba. Dan pada laki-laki yang mahramnya, laki mahram bagi perempuan hamba
aurah antara pusat dan lutut. Dan pada keluar hamba perempuan seorang diri, aurahnya antara pusat dan lutut. Dan segala perempuan, dan segala perempuan, sama ada perempuan muslimah ataupun perempuan kafirah, aurah perempuan hamba di hadapan segala perempuan ni antara pusat dan lutut. Adapun perempuan merdeka, aurah di hadapan perempuan muslimah, aurah di hadapan perempuan kafirah tak sama. Aurah perempuan merdeka sesama perempuan muslimah antara pusat dan lutut. Adapun aurah perempuan merdeka di hadapan perempuan yang kafir, maka yang lain daripada barang yang anggota tubuh yang zahir pada ketika berkhidmat, ketika bersibuk di rumah, ketika bekerja di dapur. Biasanya ketika bersibuk tu, ketika bersibuk tu, kepala memang tidak tutup, rambut tidak tutup, pada ni pangkal lengan tidak tutup, kaki pun tidak tutup. Itu anggota yang zahir ketika berkhidmat. Kepala, muka, leher, lengan, kaki, hujung betih, hujung ke bawah lah. Macam mana orang perempuan ketika bersibuk atas rumah? Tudung kepala, kepala buka. Pandai ni. Pangkal lengan, lengan, pangkal lengan, pangkal lengan buka. Ke pakai singlet je? Singlet panggil tau, hak jenis sakup bahu tu ke? Bukan singlet. Singlet kena singlet. Singlet panggil tak tahu. Hak sakup bahu ni. Perempuan bersibuk atas rumah, duk sibuk dapur tu, pakai singlet je. Tak. Kurang-kurang pakai baju t-shirt kurang-kurangnya. Ke kemar gantung 24 jam. Tak sungguh ni. Orang perempuan ketika bersibuk di rumah, kemar gantung je. Pakai baju kain batik tu je. Pagi pakai petang, pakai malam. Gitulah pakaian dia. Ada. Maknanya hak mana yang terbuka pada masa ketika berkhidmat, bekerja di rumah, sibuk di rumah ni, hak nyata tu sahaja yang bukan aurah. Yang lain daripada barang yang nyata itu aurah di hadapan perempuan kafirah. Dia bicara aurah ni, dia ada dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang 31. Surah An-Nur ayat yang ke-31 bicara berkaitan dengan aurah perempuan ni. Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna, sampai di hadapan au nisaihinna, ataupun perempuan-perempuan mereka mana? Perempuan-perempuan muslimat. Nisaihinna kembali kepada perempuan yang muslimat, tak masuk perempuan kafirah. Ini jumhur kebanyakan mazhab. Melainkan mazhab Hambali sama sahaja. Aurah perempuan merdeka dengan di hadapan perempuan kafirah sama dengan di hadapan perempuan muslimah antara pusat dan lutut. Jadi kalau ke mazhab Hambali kau, aurah perempuan hamba, aurah perempuan merdeka di hadapan perempuan kafirah sama seperti aurah mereka sesama perempuan muslimah. Itu mazhab Hambali.
Dia tak ada beza. Ada ni. Jadi hak biasa dibuka pada masa duduk di rumah tu, kepala apa semua, tengkok apa semua, lengan apa semua, hujung betih apa semua, itu boleh dibuka di hadapan perempuan kafirah. Dan macam mana orang tua kita tak beri kalau orang perempuan pergi buat rambut dengan kedai orang kafir. Sebab dikatakan rambut tu aurah dengan perempuan kafir. Sekarang ni dia perempuan muslimah, nak buat rambut di kedai perempuan kafir. Orang tu tak beri kerana rambut tu aurah, bukan kerana rambut tu aurah. Bukan kerana rambut tu aurah. Ada? Apa benda depan tu? Mikrofon. Gitu. Ada orang minta ke? Ada orang minta. Standby je lah tu. Kalau duduk dekat tu kena pegang. Dah jauh tak apa. Duduk dekat kena ambil mikrofon tu. Dia bukan masalah aurah. Di kedai rambut, orang pegang kepala. Kita nak suruh orang kafir pegang kepala kita. Apa panggil apa? Nak suruh orang kafir getek kepala kita. Faham tak getek? Faham getek? Nak suruh orang kafir getek kepala kita. Sebab itulah manusia yang hebat adalah tukang gunting rambut. Itu manusia yang hebat. Dok kira kepala raja, dok kepala raja. Getek ke dia je. Kira ni? Kira tukang gunting rambut raja, pegang rambut jauh-jauh, kerak. Pegang jauh-jauh, kerak. Gitu. Tak tahulah macam mana. Gunting rambut macam mana. Atau kata hebat tukang gunting rambut. Hebat mana pun orang tu, kepala getek ke dia je. Sekarang ni takkan kita nak beri kepala kita, orang kafir getek. Ada ni. Tapi bukan aurah. Kepala bukan aurah di hadapan perempuan kafirah. Dia tak boleh nak buka sebagaimana sesama perempuan muslimah sebab perempuan kafirah ni tidak boleh dipercayai. Orang kafir tidak boleh dipercayai. Orang kafir ni ditunggu masa je nak naik atas kita. Dia buat senyum mewek, pakai songkok lah, makan dalam talang lah, baiknya lah pakai baju kurung lah, pakai selendang lah. Faham lah. Orang kafir ni kita kenal je. Sebab kita tempat kita ni ada bagai-bagai agama. Jadi orang kafir tidak boleh dipercayai. Kalau perempuan muslimah buka tubuh pakai kembang gantung di hadapan perempuan kafirah, bahunya terbuka. Terkadang tubuh perempuan ni comel, kulit dia lembut. Terkadang tubuh perempuan ni tak comel, tubuh dia berkerutu ke apa? Berpanau contohnya. Jadi perempuan kafirah ni, perempuan kafir ni akan cerita pada lelaki kafir. Allah tubuh orang Islam, lembutnya, putih, comelnya. Kalau comel. Kalau tak comel, orang Islam ditutup sangat tu, siapa ke? Lingkup apa? Apa? Tudung lintup. Apa? Lituk. Ada lituk ada. Bertudung lituk tu kenapa? Tubuh huduh. Ni orang kafir. Lepas tu tak boleh buka tubuh di hadapan perempuan kafirah. Boleh buka anggota yang nyata pada ketika kita berkhidmat, bersibuk di rumah. Itu saja boleh dibuka di hadapan perempuan kafirah. Ini hak jumhur. Dulu ingat tak? Sekarang tak ada dah. Hak PLKN dahulu. Kan PLKN dahulu kan, dia
letak sekali kan. Perempuan dia letak sekali. Hak Islam ke, hak kafir ke, hak tengah belajar ke, hak sudah bekerja ke, hak sudah berkahwin, hak ada anak ke, letak sekali. Hak baik-baik, hak lia-lia letak sekali. Masa tu. Ingat masa tu. Yang mana letak sekali dengan perempuan kafir. Jadi nak saling pakaian, nak tukar pakaian, tak bolehlah di hadapan ramai. Perempuan belaka di dalam kem tu. Tapi ada perempuan kafir. Lepas tu kalau perempuan Islam nak tukar pakaian, kena buat bilik khas. Ada ni. Kemudian macam mana dengan tempat mandi? Tempat mandi mungkin tak ada masalah lah, mungkin dia bilik mandi asing-asing. Mungkinlah bilik mandi asing-asing. Tak boleh mandi sekali dengan perempuan kafir. Melainkan kalau mandi nak pakai baju, tu boleh. Tak ada nak mandi gitu. Pada masa saling pakaian, tukar pakaian, tak boleh pakai depan orang kafir. Dia akan nampak tubuh perempuan muslimah. Aurah, haram buka. Ke kita ingat aurah perempuan Islam di hadapan perempuan kafir ni sama je dengan sesama perempuan muslimah? Ada. Ni, comel kitab Wisyah ni. Dan ada pula yang lebih pula. Aurah perempuan muslimah di hadapan perempuan kafirah sama dengan aurah perempuan muslimah di hadapan lelaki ajnabi. Sekalian badan melainkan muka dan dua tangan. Tak kena gitu. Tak betul. Itu aurah dalam sembahyang, melainkan muka dan dua tangan. Aurah di hadapan lelaki ajnabi yang lupa melepaskan sekalian badan. Tak ada pengecualian muka, tak ada pengecualian tangan. Itu dapat lelaki ajnabi. Melainkan muka dan dua tangan itu aurah perempuan merdeka di dalam sembahyang. Sudah mengelepaskan. Perempuan ada 4 aurah. Aurah perempuan dalam sembahyang, aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi, aurah perempuan di hadapan perempuan kafirah tak sama. Itu 3 aurah yang berbeza. Aurah perempuan di dalam sembahyang sekalian badan melainkan muka dan dua tangan. Aurah perempuan merdeka di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan, tak ada pengecualian. Aurah perempuan di hadapan perempuan kafirah maka yang lain daripada barang yang zahir pada ketika berkhidmat. 3 ni 3 aurah yang berbeza. Kalau sama-sama melainkan muka dan dua tangan, dia tak jadikan 3 lah. Jadikan 1 sudahlah. Aurah perempuan merdeka di dalam sembahyang dan di hadapan lelaki ajnabi dan di hadapan perempuan kafirah sekalian badan melainkan muka dan dua tangan. Buat sekali lah 3 jenis ni. Tak lain. Sebab itulah aurah perempuan jadi 4. Banyak. Aurah dalam sembahyang lain. Aurah perempuan merdeka di hadapan lelaki ajnabi lain. Aurah perempuan merdeka di hadapan perempuan kafirah pun lain. Ni hak dalam kitab Wisyahul Afrah. Ini hak pandangan yang muktamad. Hak bicara melepaskan hak aurah di hadapan lelaki ajnabi tu. Sekalian badan tak ada pengecualian. Tapi jauhnya kita daripada ilmu pandangan muktamad. Kalau dulu-dulu kalaulah perempuan pakai purdah jadi satu benda yang pelik, seolah satu benda yang salah pula jadinya. Walaha itulah beramal dengan pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tak tahu kitanya.
Yang ramai orang anggapnya aurah perempuan merdeka di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan melainkan muka dan dua tangan disamakan dengan aurah di dalam sembahyang. Itu pandangan Imam Rafi'i, itu pandangan dhaif. Itu sama dengan pandangan mazhab Maliki dan Hanafi. Tak apalah, boleh pakai je pandangan dhaif tu. Tapi sampai ke peringkat pandangan muktamad kita tak tahu. Ada orang yang beramal dengan pandangan muktamad dan mazhab Syafi'i. Tiba-tiba dianggap jadi janggal, salah, tak betul. Ke macam mana? Tambahan dahulu pula, momokkan pula bagai-bagai. Orang pakai purdah ni dimomokkan sebagai orang yang salah. Dahulu-dahulu drama, jangan main drama. Dijarum untuk memesongkan. Cerita lama ni, cerita puluh-puluh tahun dululah. Dalam drama, dibuatlah drama. Ketua perampok dalam hutang tu pakai purdah. Ada Ketua perampok dalam hutang tu pakai purdah. Drama ni drama. Kan drama biasa kan. Lelaki pakai serban, lelaki pakai jubah, dia pukul bini. Lelaki pakai serban, lelaki pakai jubah, beri duit ke bini, campur begitu je. Mana apa? Kasar. Dulu orang tabligh dia pergi rumah ke rumah, dia pakai serban, pakai jubah. Budak-budak lari, budak kata orang jahat, orang jahat. Dia panggil orang jahat. Sebab apa? Dan drama ditunjuk orang pakai serban jubah ni orang jahat. Orang yang pukul bini, orang yang tidak menyempurnakan nafkah, bini minta duit, dia campur duit ke muka bini dia. Ni, nafkah dia tak beri. Bila bini minta nafkah, dia ambil duit, dia campur muka bini dia. Pakai serban, pakai jubah, pakai celok mata, tasbih duduk tangan. Drama. Udak tengok, mari pakai serban jubah, pergi ke rumah-rumah, puak jahat dia panggil. Orang jahat, budak-budak panggil. Ini pengaruh TV. Ada ni. Jahat dia punya tujuan dia tu. Macam drama orang putih tu lah. Pengganahnya orang Islam. Gitu je lah. Gitu cara dia nya. Filem tu pengganahnya orang Islam. Ini sama lah. Jadi ketua perampok dalam hutang tu pakai purdah. Orang baiknya tu imam lah orang baik. Orang baik tu imam ni, anak dara tu imam. Benda ni, kepala pun tak tudung. Bersembang dengan lelaki budak-budak je depan tu imam. Ni baru Islam yang sebenar. Tidak ekstrim. Bini tu imam ni pergi jalan jauh pakai tudung lah. Pergi jalan jauh pakai tudung. Di rumah dia tak pakai tudung. Mari lelaki ajnabi pun dia bercakap bergurau senda depan tu imam. Ini orang yang tidak ekstrim. Ini orang Islam yang sederhana. Jalan jauh pakai tudung, duduk di rumah pakai tudung apa? Tu lelaki ajnabi ya, halah di rumah. Lepas tu dia bersembang lelaki ajnabi, tak apa, bebaslah. Ini nak gitu. Pakai purdah noh. Tu perampok dalam hutan pakai purdah. TV orang Melayu lah ni buat ni. Pelakon semuanya Melayu, pengaruh pun Melayu. Menteri yang bertanggungjawab RTM pun, TV tu pun orang Melayu. Jadi apabila kemudian timbullah nak beramal dengan pandangan yang muktamad, pakai purdah, salah pula jadinya. Kemudian pula yang nak pakai purdah pula ni, jadi buat kerah pula. Seolah-olahnya pakai purdah ni wajib ijma' ulama pula dibuat. Tu. Jadi ekstrim kot sebelah tu pula. Nak pakailah. Pada ni. Tapi itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Itu pandangan dalam mazhab Hambali. Nabi bersabda, al-mar'atu auratun. Perempuan tak adalah aurat. Kena tutup lah. Termasuk muka dan dua tangan.
Baguslah nak beramal dengan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Diwak kerah pula seolah-olah satu pandangan saja, seolah-olah ijma' ulama. Seolah-olah kalau tak pakai purdah, berdosa. Benda itu benda khilafiyah. Yang dahulu timbul kan, nak gantung pengajian ke, nak pecah ke, sanggup. Buka purdah, tidak. Jadi soalnya ijma' ulama pula jadinya. Jadi dia kerah gitu pula. Jadi ekstrim jadi kerah. Sederhana sudahlah. Ni cerita bab pekoh kan. Fahamlah bab pekoh ni. Sebab nampak ada mikrofon depan tu takut nak tanya bab aurah dalam semayang. Kau tu kenapa pula ambil mikrofon depan tu? Ke tiap-tiap minggu ada dah situ? Tak ada. Kotak boleh-boleh ada bubuh tu. Dia letak kotak tu. Ambil mikrofon letak situ. Air dah kotak. Mikrofon atas kotak. Ambil lah mikrofon tu. Aku dah sibuk sekarang ni kan. Duk kecoh sekarang ni. Aurah perempuan di dalam sembahyang. Kecoh. Nyatalah akhirnya. Sama juga dengan aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi, sekalian badan, pandangan muktamad, orang tak tahu. Aurah dalam sembahyang, orang yang wajib ditutupi, orang perempuan yang muktamad, tidak diketahui juga. Apa yang buat kerah lah. Tak, kita bicara tadi, aurah perempuan merdeka di hadapan lelaki ajnabi. Tapi aurah perempuan hamba pun sama je di hadapan lelaki ajnabi, sekalian badan juga. Walaupun hamba tu yang boleh dijual beli. Tapi aurah perempuan hamba di hadapan lelaki ajnabi, sekalian badan juga. Tak ada pengecualian. Walaupun hamba tu boleh dijual beli. Kita orang merdeka ni, aurah rendah daripada tu. Ni aurah dan dah kitab Wisyah ni, aurah perempuan hamba di hadapan lelaki ajnabi kan sekalian badan kan, tak ada pengecualian. Aurah perempuan merdeka rendah daripada tu. Nak jadilah dak. Ni gurau je ni. Aurah perempuan hamba di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan tak ada pengecualian. Adapun perempuan merdeka tak boleh ada pun di hadapan lelaki ajnabi. Kena kurang dalam rumah sokmo. Kurang kan? Agu-agu lah. Aurah perempuan hamba di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan. Tidak ada pengecualian. Tapi perempuan hamba boleh keluar di hadapan lelaki ajnabi. Aurah perempuan merdeka tidak dibenarkan keluar kalau ada lelaki ajnabi. Kena kurang dalam rumah 24 jam. Dah perempuan merdeka mahal kan? Perempuan hamba boleh dijual beli. Aurah perempuan hamba di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan tak ada pengecualian. Kita ni perempuan merdeka. Ada pengecualian muka dan dua tangan. Rendah status daripada perempuan hamba. Bukan kata kau perempuan sini, perempuan tempat lain. Jadi sebagaimana ilmu kita hak aurah perempuan merdeka di hadapan lelaki ajnabi, pandangan yang muktamad, kita tak tahu. Begitu juga aurah dalam sembahyang, pandangan muktamad kita tak tahu juga. Dan selama-lama saya mengajar, memang saya tidak tegaskan, tidak keraskan. Tapi hak belajar-belajar dengan saya sendiri pun ada yang boleh terima, ada yang teragak-agak untuk terima. Ada yang boleh terima, ada yang teragak-agak. Ke moci-moci kita tak tahu isu sekarang. Hak timbul daripada fatwa negeri Selangor. Fatwa negeri Selangor kan. Mereka pihak yang ada autoriti. Mereka keluarkan fatwa mengikut pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ada. Sebab mereka ada autoriti. Baguslah mereka mengeluarkan fatwa seumpama tu. Tapi malangnya fatwa tu dikeluarkan, ustaz-ustaz sendiri pun
terkejut juga dengan fatwa tu. Bukan orang awam sahaja. Ustaz-ustaz pun jadi bengong juga, jadi keliru juga. Ustaz pun jadi terkejut juga. Itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kalau orang awam terkejut, kita tak pelik. Macam sebut bab burdah ni lah. Kalau kata muka tu aurah, haram buka muka, dua tangan ni aurah di hadapan lelaki ajnabi, haram buka dua tangan, muka kena pakai burdah, tangan kena pakai sarung tangan. Kalau buka hukumnya haram, kalau lontar pada orang awam, terkejut juga. Itulah pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Dia pun terbayanglah perempuan Afghanistan. Ini dapat Afghanistan je. Ini dapat Huduh, Taliban. Ini dapat itu lah. Lepas Afghanistan, Taliban lah yang nak bubuh. Padahal di Pakistan ke, di India ke, tengok macam mana perempuan dia pakai purdah. Mata pun tak bukanya. Itulah pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi orang awam tak pelik kalau terkejut. Sama dengan aurah dalam sembahyang. Asatizah pun terkeliru juga. Patut orang awam punya ulasan tu hak baik-baiklah. Ditanya untuk dapat ilmu. Hak jenis memang dia nak kata mulut jahat, dia tak pakai mulut, dia pakai jari jahat. Dan kalau kan mulut jahat kan mulut jahat orang panggil tau. Ni bukan mulut jahat, jari jahat. Dia tulis ikut suka dia je. Dia tulis ikut suka dia. Kalau dia tulis, saya tak faham, saya keliru, saya jadi ragu, saya jadi was-was, tolong ceritalah. Itulah tak apa tu, dia nak penjelasan. Ni dak ni mari mana ajaran ni. Dia nak tu. Dia nak kata uduh-uduh, tu kata jari jahat. Ini yang keluar ni pihak yang ada autoriti. Dan itulah pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Maka keluar baliklah hak pakai baju semayang, hak satu helai. Hak itulah selama-lama ni saya duduk anjurkan, satu helai. Saya mengaji hak satu helai ni 40 tahun dahulu. 40 tahun dahulu. Tahun 83 saya masuk pondok Tugu Haji Abah Tuk Jiring. Tahun 83. Di situlah saya jumpa mula-mula sekali yang muslimatnya pakai baju semayang satu helai daripada kepala sampai ke kaki. Tahun 83. Dan mak saya pun pernah duduk di pondok untuk Tugu Haji Abah Tuk Jiring tu. Arwah mak saya sampai ke mati. Itulah baju semayang dianya. Sehelai daripada kepala sampai ke kaki. Pak adik-beradik saya pun sama. Sehelai daripada kepala sampai ke kaki. Tapi saya ni tak lupa saya pun tanya dengan Amru Tugu Haji Abah. Macam mana guru orang pakai dua helai tu di dalam pun tak tutup mana, sah tak semayang. Sah je dia kata. Itu benda yang khilaf ulama. Sesama masalah. Kita nak pakai sehelai, kita pakai sehelai. Orang pakai dua helai, lantak dia lah. Gitu je lah. Tahun 83 saya mula masuk pondok. Umur 14 tahun. Waktu mula-mula sekali saya jumpa. Sebab masa tu masuk pondok sekali dengan kakak saya 2 orang, 3 beradik. Situlah mula jumpanya orang pakai baju semayang daripada selai, daripada kaki, daripada kepala sampai kaki. Hak ni tak ada orang timur isu ni. Ada ni. Sekarang ni dikatakan daripada Indonesia
dia banyak mensyorkan pakai sehelai. Pakai sehelai. Itu yang terbaik. Yang terbaik. Kalau pakai sehelai, tak ada isu. Di dalam tu pakai apa? Pada ni. Di dalam tu pakai apa? Pakai apa-apa pun, tak pakai apa-apa pun, kok pandai. Di dalam tu pakai apa? Tak pakai apa pun tak apa. Tanya bulat pun tak apa. Tak ada apa dah. Tapi kain dia tu nampak bentuk tubuh kain dia tu dia buat tau. Hak saya dahulu hak ngaji tu ajabah, dah kain biasa je, kain tebal biasa je, takkan nampak bentuk tubuh. Tapi saya tengok dah gambar tu kain yang dempek dengan bentuk tubuh. Tahu? Macam mana nampak bentuk tubuh? Tak, kita bicara aurah di dalam sembahyang. Kita bukan bicara aurah di hadapan lelaki ajnabi. Aurah dalam sembahyang hanya menutupi aurah. Aurah di hadapan lelaki ajnabi, dia kena menutupi aurah, dia kena memastikan pakaian tu tidak menampak bentuk tubuh. Itu di hadapan lelaki ajnabi. Dalam sembahyang lain. Dia hanya semata-mata menutupi aurah. Walaupun kain tu nipis sekalipun, bayang sekalipun, dan sembahyang tak apa. Di hadapan lelaki ajnabi jadi syahwah pula. Dalam sembahyang tak timbul bab syahwah, timbul bab tutup aurah. Tak ada ni. Sebab tu dalam bab aurah sembahyang ni tak ada pakaian. Tak ada pakaian. Dia lomo lumpur di tubuh dia, sah je sembahyang. Sudah menutupi warna kulit dia. Tapi lomo lumpur di tubuh, bentuk tubuh macam betul-betul orang dah lah. Itu bab lain, bab bentuk tubuh lain. Kita bicara aurah dalam sembahyang lain dengan bicara aurah di hadapan lelaki ajnabi. Nampak kain itu agak kain lembut ke macam mana, wallahu a'lam lah. Sebab almarhum mak saya pakai dan keluarga saya pakainya kain biasa je. Kain apa panggil? Kain baju sekolah tu lah kain. Apa? Kain koteng mana? Kosibu mana? Kosibu molek tau. Kosibu ni kan orang lelaki ke perempuan? Kosibu. Orang lelaki ke perempuan kosibu? Sudah kenal kain kosibu? Tak kenal? Kain cotton tu kain baju sekolah kain cotton kain baju sekolah. Kain gitu je. Kain baju semayang sama-sama tu lah putih tu. Kain cotton tu panggil tau. Tu kain licin tu panggil kain dia. Jangan lama pula. Dia bukan nampak rambut Indonesia tu, dia nampak kain dia memang kain akan duduk di tubuh, pada macam lekat di tubuh. Ada semayang tak apa. Ada ni. Selah comel. Kemudian ada pula kata tangan, kain tangan buat kedok. Tangan buat, jangan tak buat tangan. Kena buat tangan. Kena buat tangan. Sebab kalau tangan ni tak buat, sampai masa disujud, kain selai ni kan, masa disujud, tangan dia letak mana? Tangan tak letak. Berlapik tak dengan baju semayang? Berlapik tak? Berlapik. Kurang satu perkara sunat. Perempuan sama, lelaki sama, letak tangan atas lantai pada masa sujud, sunat jangan berlapik. Tapak tangan. Hak dahi jangan berlapik ni wajib. Hak dahi ni jangan berlapik wajib. Tapak tangan lelaki sama, perempuan sama, sunat jangan berlapik. Jadi kalau pakai sehelai tapi tangan tak ada, pada masa sujud dia akan letak tapak tangan di dalam baju semayang dia. Kurang satu perkara sunat. Buatlah tangan tu. Mahal sikit lah, bayar kain lebih. Tak apa dah. Tak ada tangan, mungkin berapa harga? 100. Ada tangan 120. Ni reka belakang ni, jangan tanya saya pula. Saya reka je ni.
Baju sembahyang sehelai, tak ada tangan 100. Ada tangan 120. 20 tu RM10. Tangan sebelah, RM10 tangan sebelah. Tak apalah, bayarlah. Biar ada tangan. Jangan tak ada tangan. Itu yang lebih baik. Itu atas diri kita. Atas orang lain, kita tak bisa sibuklah orang lainnya. Kita pakai pandangan muktamad mazhab Syafi'i kita dalam sembahyang. Dengan sehelai seumpama tu tangan pula ada comel, maka kita sembahyang tak ada mikir hak aurah dah. Tak ada mikir dah. Ada ni. Dan kalau sehelai gitu pula, kalau berbetulan panas, memang tak payah pakai dalam. Oh, barulah dak panas dak. Tak panas seuh dak lah. Sebab dalam tu tanya bulat. Tapi nak cerita dalam sembahyang itu sudah tidak ada. Ni dia nak pakai 2 helai, lepas tu dia kata kita peluklah baju sembahyang, kita jagalah baju sembahyang, kita kepiklah baju sembahyang. Kamu ni nak khusyuk kepada Allah ke kamu duk sibuk nak jaga baju sembahyang? Lelaki sama, perempuan sama. Kita pakai pakaian yang tak perlu kita amat peduli dah dalam pergerakan sembahyang. Ada ni, kita pakai sembahyang, lelaki sama, perempuan sama, pakaian yang mana kita sembahyangkan banyak pergerakan. Rokok, sujud, bangun kembali, turun, nak bangun, lepas tu turun. Kita banyak pergerakan di dalam sembahyang. Kita pakai pakaian yang dalam sembahyang kita tu tak payah mikir dah pakaian kita. Fokus kepada khusyuk sembahyang saja. Macam orang lelaki contohnya, jangan pakai ketat. Kalau pakai ketat, nak turun ke latar, seluar tu kena tarik. Mana ni? Kalau tidak, seluar jadi tegang. Seluar kena tarik sebab keluar ketat. Jadi berarti dia nak turun sujud, dia kena buat kerja lain. Apa kerja? Tarik seluar sikit. Ada ni. Sama juga kita sembahyang ni pula, kita pakai berlikut-likut tak nak rokok, jaga serban kita. Takut. Masa nak sujud, jaga pula serban kita, takut tindih dia orang lah, apalah. Nak semayang ke, nak main ke serban? Tak pandang dia lelaki perempuan sama. Pakaian sembahyang yang mana dalam pergerakan sembahyang kita tak perlu pedulikan pakaian tu. Kita fokus kepada khusyuk sembahyang. Sebab tu kadang-kadang kalau tengok orang-orang Pakistan, dia pakai seluar kembang. Masa saya duduk pondok dulu pakai seluar kembang tu, kembang macam orang Pakistan. Sebab apa pakai seluar kembang gitu? Sebab kita rokok sujud ni, Allah, selesa. Pandai ni seluar, bawah tu sempit, atas tu dia buka. Macam orang Pakistan pakai. Masa sengaja pondok tu dulu pakai gitu lah. Sebab apa? Selesa. Kita turun sujud, naik berdiri semula, turun sujud, mana selesa. Dengan seluar hak besar tengah tu. Lelaki perempuan sama. Lalu pakai satu helai, tak ada using apa-apa dah. Dan itulah, barulah bertepatan dengan pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Timbullah baju sembahyang 2 helai. Kain dengan baju. Telekung mana dia panggil telekung? Telekung kat mana? Telekung untuk baju tu. Dia ada kain sehelai, dia ada baju sehelai. Mana telekung? Baju tu telekung. Oh, baju tu panggil telekung. Oh, gitu. Apabila pakai 2 helai dalam mazhab Syafi'i ni, pandangan yang muktamad, benda khilaf. Kan ada ni. Tak apalah. Masa sebut sebelum ni lah. Atas kita ambil pandangan yang muktamad. Kalau kita mampu. Atas orang lain, tak sedut pedulilah. Itu benda khilaf. Bila pakai 2 helai, aurah yang wajib ditutupi sebelah atas, sebelah sisi.
Sebelah atas orang perempuan tak ada isu. Sebelah atas orang perempuan tak ada isu. Sebelah atas yang timbul isunya orang lelaki. Orang lelaki ni dia aurah antara pusat dan lutut. Terkadang kain dia ataupun seluar dia apa hak selondeh apa hak turun ke bawah tu. Maknanya kain pelekat dia ataupun seluar dia perut bunci 9 bulan. Jadi dia pakai seluar dia tu tali pinggang untuk muat. Duduk bawah pusat. Ada ni. Tak apalah dia pakai baju. Tiba-tiba baju dia, kancing dia buka. Terbuka sebelah atas. Nampak pusat di bawah tu tidak sah sembahyang. Siapa nak pergi tengok atas dia tu? Kita bicara aurah ni bukan bicara orang tengok. Ada ni. Kalau bicara orang tengok, duduk dalam bilik, seorang diri, tutup api gelap-gelap, tak ada orang tengok, boleh dah sembahyang telanjang? Boleh. Tak ada orang tengok. Dia tak bicara ada orang tengok, orang tak tengok. Mana? Nampak tak pandang atas? Nampak. Maka batal sembahyang orang lelaki. Orang perempuan, pandangan atas tak ada isu lah. Itu terjaminlah pandangan atas, tak akan nampak aurah. Pandangan sisi. Pandangan bawah, di bawah tu tidak wajib ditutupi daripada bawah, daripada sisi. Pada sisi, sisi ni jawanib dipanggil. Sisi nak kena faham molek. Bawah ni pandangan bawah. Pandai ni, ini pandangan bawah. Kita cerita orang perempuan. Walaupun ada ulama berbeza pandangan, dia pakai baju kurung, buat tangan begini. Masa dia duduk tangan di bawah, nampak tak pangkal lengan dia di bawah? Setengah pandangan, dia ke pandangan sisi juga. Setengah pandangan itu pandangan bawah. Tak apa. Ni pandangan bawah, pandang ni. Ni. Bawah pandang bawah. Nampak tak lengan? Nampak tapi bawah. Walaupun setengah pandangan kata, itu sisi dia kata. Tak sah semayang. Setengah pandang, tak bawah. Sama ada bawah tu daripada belah kaki, bawah tu daripada sebelah tepi perempuan, dia panggil bawah. Tak apa. Dia pun nak angkat tangan. Dia buat gini. Dia buat gini je. Bukan gini terang dah ni. Mana ni straight dah. Dia gerak sikit je. Nampak tak? Dia pergi pandang sisi, maka tak sah semayang. Ni sisi dia panggil sisi. Ni memang sisi lah ni. Ni pun sisi dah. Ni dia bawah. Ni dia panggil pandangan sisi. Tak ni pandangan sisi. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Pandangan sisi. Nampak pandangan sisi, batal sembahyang. Kalau pakai pandangan tadi, kalau dia pakai baju kurung, tapi tangan dia ke bawah dia tak angkat. Kalau kata dia nak sembahyang jenazah contohnya. Dia pun Allahu Akbar, tangan tak gerak. Allahu Akbar 4 kali, tangan tak gerak. Sah dah sembahyang. Dia duduk terus. Tangan dia ke bawah, pandangan bawah dia tidak wajib tutup. Walaupun itu pun berbeza pandangan ulama. Bila timbul persoalan pandangan sisi, orang yang pakai baju 2 helai, faham molek? Baju dia ngam-ngam dengan tubuh macam baju kurung ke baju dia kembang besar. Faham tak? Baju telekung tu lah, panggil telekung tau. Hak telekung tu memang besar, kembang. Bukan dia apa ni? Dia ngam-ngam dengan tubuh, bukan. Dia akan jadi ada apa? Bukan ada ni. Saya pernah kat satu kelas muslimat ditunjuk. Di mana ustaz nampak sisi? Dia pun pakai baju semayang betul, memang ada kembang. Kembang tu nampak sisi ni orang panggil ni. Ini pandangan bawah, ini pandangan sisi. Tak payah angkat tangan. Masa tak payah angkat tangan takbir, tak payah angkat tangan doa kunut, tak payah. Keadaan duduk betul tu pun sudah baju semayang sudah jauh daripada tubuh, sudah nampak sisi. Di dalam dia tak pakai tutup aurah. Nampak tengkok, nampak, tu batas semayang lah. Bukan kata nanti angkat tangan takbir, kain akan terbuka. Angkat tangan doa kunut, kain akan terbuka. Tidak.
Duk terus saja. Sebab baju dia bukan macam baju kurung yang dak terbuka, dia akan jadi bukan pada kembang. Kembang ni kalau kita pergi duk tepi dia, bukan duk bawah ni. Sisi dia. Nampak tak? Dia punya tengkok. Ada ni. Itu isu dia. Kalau pakai dua helai. Mana kalau pakai dua helai, nak pakai pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, telekung tu masuk dalam kain semayang tu. Kenapa pula suka? Memang suka pula. Boleh buat tak? Telekung tu masuk dalam kain semayang. Kain semayang tu kan getah kan? Masuk telekung tu dalam kain semayang. Orang tengok apa benda dia ni, mak haji ni. Itulah kalau nak pakai dua helai. Apa dah ni? Telekung tu bubuh dalam kain semayang. Maka tak ada isu lah. Ataupun nak pakai dua helai macam biasa, bukan baju telekung tu masuk dalam kain semayang, di dalam tu tutup sepenuhnya. Di dalam, pakaian dalam tu, kalau pakai baju kena lengan ni kena ada kacing, kena ada getah. Kemudian tengkok ni kena pastikan tutup. Nak comel pakai jilbab kecil dalam tu, tutup dengan kacing tengkok ni. Barulah pakai dua helai, baru tak ada masalah sebab dalam tu tutup apa. Kalau tidak, nak selamat, baju telekung tu masuk dalam kain sembahyang. Kalau begitu uduh dah. Uduh dah. Suka tu kenapa? Uduh. Kepelek. Dah pelik dah lah, isu ada dah ni kan. Sebelum ni pelik lah. Ni kalau gitu dah pelik dah. Hai, kenapa di baju semayang bubuh dalam kain semayang dia? Fatwa Selangor. Tak pelik dah sekarang ni. Tapi kalau nak pakai dua helai, nak baju tu bebas, biarlah dia kembang macam mana pun, di dalam wajib tutup sepenuhnya. Ada ni baju pakai baju molek, tutup tekok ni, jilbab tu masuk dalam. Sebab takut nampak pula ni bawah ni apa semua ni. Ni aurah ni bawah tengkok ni aurah. Sebab tu ni orang cerita lama dah ni. Dia kata pelik sungguhlah dia semayang. Dia kata orang tu pelik. Ni kata ilmu kita terhad. Pelik dia kata, pelik macam mana? Dia sebelum pakai baju semayang dia dua helai, telekung kain tu, dia pakai dalam tu tutup habis-habis, dia kata. Lengan ni dia ada kancing getah, kancing ataupun getah. Dia pakai baju di dalam, baju kurung di dalam tu, dia ada jilbab kecil tu masuk dalam baju kurung dia. Dia tutup betul-betul ni. Barulah dia pakai telekung belah atas, kain belah bawah. Pelik sungguh. Tu baru selamat muktamad Syafi'i. Dia kata pelik. Lepas ni insya-Allah tak pelik. Okay, macam mana? Kalau dalam tak tutup, tak ada dah. Telekung semayang, masukkan ke dalam kain semayang. Maka tak ada apa tu. Saya pun tak tahu ni, cerita saja ni. Buat jadi macam mana tak tahulah. Buat jadi macam mana? Bukan kata pakai dua helai, dia kata tak apa. Kita kepit sentiasa kepit dah tu. Kamu nak semayang ke kamu nak kepit baju? Jadi banyak kerja lah nak buat dalam semayang ni, nak kepit. Lepas tu dia kata perempuan angkat tangan ketika takbiratul ihram tak sama dengan lelaki. Dah angkat macam mana? Angkat ni. Gitu. Ni gini. Ada kita angkat apa? Ada. Oh, dah akad gitu. Ada ni. Angkat tangan ketika takbiratul ihram, lelaki ke perempuan sama saja. Cuma lelaki buka, perempuan tutup. Bukan kata duduk dalam ni, ada pergi pegang kecupin telinga dia. Bukan gitu. Pada ni, dia persoalan sekarang bukan persoalan angkat tangan ketika takbir. Bukan persoalan angkat tangan ketika doa kunut, bukan. Semata-mata telekung tu.
Baju semai belah atas tu. Dia sudah jauh daripada tubuh. Pandai ni? Dikembang. Kita tak cerita kipas angin ni. Kita cerita baju semai tu sendiri. Dia bila dia berdempet dengan tubuh, itu dipanggil pandangan bawah. Pandai ni? Ni kita kata ni tubuh. Ni baju semayang. Dempet dengan tubuh. Dia panggil ni pandangan bawah. Tapi ni kalau ni tubuh, baju semayang ni kembang gini, ini dia panggil pandangan sisi. Pandangan bawah ni gini je. Ni pandangan bawah. Ini pandangan sisi. Bila baju semayang tu jadi kembang daripada tubuh, gini. Pada ni, dia sudah kembang sebab dia besar. Maka itu dipanggil pandangan sisi. Nampak tengkok, nampak lengan. Nampak aurah lah dipanggil. Molek jugalah fatwa Selangor tu. Barulah kita sedar kita ni. Tapi saya mengajar sama ni pun dia ingat sok muda. Tapi orang ni dia buat tambahan pula saya kata waktu pandangan muktamad. Jadi dia buat kendor. Tak boleh kita ni. Kena kata tak sah, barulah bulat mata tu. Ya, kita ingat baik ni. Tak sah sembahyang, faham tak? Tak sah sembahyang, hukumnya belum sembahyang. Bila belum sembahyang, bila tidak sembahyang, satu waktu 80 tahun neraka. Kalau tidak sembahyang, satu waktu, satu hukum 80 tahun neraka. Satu hari di neraka, masa dunia 1000 tahun. Untuk satu waktu yang tidak sembahyang. Tidak sembahyang ni termasuk sembahyang tidak sah. Hukumnya tidak sembahyang. Bukan setakat masuk neraka. Satu waktu 80 tahun neraka. Satu hari di neraka 1000 tahun tempoh masa dunia. Untuk sembahyang yang tidak sah. Lepas tu? Tidak sah habis sembahyang orangnya. Hak tidak sah di sini, yang hukumnya tak sembahyang adalah tidak sah ijma' ulama. Gitu. Ada ni. Tak sembahyang, itu jelaslah tu tak sembahyang. Orang yang sembahyang tetapi tidak sah, hukumnya tidak sembahyang lah. Bila tidak sembahyang, satu waktu, satu hukum 80 tahun neraka, satu hari di neraka 1000 tahun dunia. Mana yang kita nak hukumkan tidak sembahyang kerana sembahyang tidak sah? Hak tidak sah ijma' ulama. Itu je. Yang memang wajib kena qada kemudian. Hak ni bab ni bukan benda yang perkara yang ijma' ulama. Tapi nak comelnya kita pakailah pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, lebih tenang, lebih selesa. Faham tak ni? Tambahan pula kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadap Allah ni kita pakailah pandangan yang tak sikitlah, tak apalah. Sebab kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oh, lelaki tak tahu cerita tau. Lelaki tak tahu cerita tu. Orang duk kecoh sekarang ni. Kan ya? Lepas tu, ada mikrofon tu ambil lah. Ini show perempuan ni. Tak ambil mikrofon tu. Ambil. Ambil. Ini show perempuan ni. Lelaki telopong orang lelaki. Apa benda duk cerita ni? Orang lelaki telopong lah orang perempuan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada soalan dari tanya telekong kan? Hak tanya telekong sebenarnya hal lain. Kan telekong lah, kita nak bicara hak telekong ni. Soalan lain tak terima. Soalan tanya telekong. Jubah dengan tudung. Jubah, lepas tu pakai kain tudung biasa. Tak sah, tak panggil muktamad.
Ialah sebab kita berpindah pada rokok. Kita berpindah pada sujud. Boleh nampak daripada dengan sisi depan, sisi belakang. Tak boleh belakang dah tu. Jadi kalau nak pakai jubah, lepas tu nak pakai jilbab biasa, jilbab tu masuk dalam jubah lah. Masuk dalam jubah, kacing molek-molek, tangan kacing molek-molek, kaki biar labuh molek. Di bawah tu kalau pakai stokeng, ada seluar di dalam, seluar panjang tu masuk dalam stokeng. Pakai jubah, jadi seluar dalam. Kau pakai jubah nak ada seluar panjang? Mesti ada seluar panjang. Seluar panjang tu, kaki dia masuk dalam stokeng. Kemudian, jilbab di atas tu kecil tu, tak kecil manalah. Jilbab tu masuk dalam jubah dia. Tutup dengan kacing jubah di tengkok tu. Lengan baju memang ada kacing, tak apa tu. Jadi kata tadi macam kalau kaya telekung jadi melekat. Kalau depan ajnabi memang ada boleh pakai lah. Kalau kita bersama perempuan ni kalau telekung tu jadi melekat tak ada salah lah untuk dalam sembahyang. Dalam semayang bab lain. Dapat lelaki ajnabi bab lain. Maknanya dalam solat kita pakai. Contohnya ini kain sembahyang ni melekat. Dalam semayang tak apa. Tak Tak ada masalah dalam semayang. Dia dapat lelaki ajnabi wajib tutup, bukan hanya aurah kulit tu saja. Dia wajib tutup termasuk bentuk tubuh apa semua. Itu dapat lelaki ajnabi. Ada. Tetapi orang perempuan sendiri pun sebenarnya kalau pakaian dia nampak bentuk tubuh sah. Macam ketat contohnya, tapi kalau perempuan makruh. Lelaki khilaful aula. Lelaki khilaful aula kalau ketat. Perempuan makruh kalau ketat, nampak bentuk tubuh. Kita sekarang hanya nak bicara sah ke tidak sah je. Padahal nak bicara sah ke tidak sah. Tetapi kalau nampak bentuk tubuh, contohnya pakaian ketat, perempuan makruh dalam sembahyang. Lepas lelaki ajnabi itu haram sebab nampak bentuk tubuh dia syahwat. Orang lelaki kalau pakai ketat dalam sembahyang, dia pakai seluar jin ketat, khilaful aula, kurang utama, rendah sikit daripada makruh. Kata nak comel, pakai kain biasa sehelai. Comel loteng lalu dah. Lepas tu ada lengan baju. Jangan lupa lengan baju tu. Jangan kedekut sangat. Lengan baju kena ada. Tak saya nak cerita lama ni pun payah sebenarnya. Tapi cerita sekadar-sekadar. Kemudian atas amalan masing-masing. Berbetulan keluar fatwa ni, orang jadi kecoh. Oh, kata orang jadi kecoh. Faham tak ni? Lagi. Assalamualaikum Ustaz. Macam kita pakai telekung. Saya ni gini. Telekung kain belah atas tau. Lepas tu kain tu hak belah bawah. Saya nak faham sebab saya pun pening juga. Hak mana telekung? Telekung ni hak belah atas, kain hak belah bawah. Lepas tu dalam telekung tu kita pakai t-shirt. Maknanya di luar ni ada baju sembahyang yang besar tu kan. Maknanya lepas tu dalam kita pakai t-shirt. Lepas tu kita ada tudung kan. Kita pakai apa? Ada tudungnya lah. Kita tak boleh rambut keluar. Lepas tu patah sembahyang kita sebab kita pakai t-shirt kan apa? Tu sebut tadi. Bila pakai t-shirt saja, kemudian dia pakai anak tudung, kemudian dia pakai baju helai. Jadi telekung tu dia akan kembang ke daripada tubuh dia. Maka daripada sisi tu nampaklah dia punya tengkok ke apa ke. Maka batallah semayang atas pandangan muktamad. Jadi sekarang Ustaz, maknanya telekung yang kita bagi kita tak pakai kan? Bukan tak boleh pakai telekung hak ada dah tu. Cuma nak pakai telekung hak ada dah, hak dalam tu tutup sungguh-sungguh. Gitu. Dalam kita pakai telekung kecil dalam. Pakai telekung kecil dalam, masuk dalam baju. Kemudian jangan pakai t-shirt, lengan baju pula kena ada kancing, ada getok. Dia kena gitu. Kalau macam kita pakai t-shirt mesti masker bila pakai tutup lengan kuatnya. T-shirt apa tutup lengan tak apalah, dia nak sampai ke tutup sampai ke tangan dia yang terbuka. Tak apalah. T-shirt lengan panjang tak apalah. Tapi t-shirt lengan panjang ni ada kacing ke tak ujung? Dia tak ada kacing tapi dia
Kecil dah apa? Kecil dah apa? Hak muktamad ni. Hak lepas-lepas dah sudut was-was lah. Tak sudut using lah, tak sudut serabut lah. Sebab kita nak tanya Ustaz, sebab kita biasa gitu semuanya. Tak apalah, biasa tu lepas tak apalah. Tak apa. Maknanya kita nak berubah lah macam tu. Nak berubah alhamdulillah lah. Kalau tak mau berubah juga khilaf. Kau pandagi lah. Gitu je. Pandai kita nak comel pakai muktamad mazhab Syafi'i. Nak selamat betul satu helai, tak payah pakai dua helai. Kalau nak pakai dua helai, kalau kata masuk telekung ke dalam kain bawah, dia mau pakai ketawa pula. Maknanya nak pakai telekung tu nak bebas juga. Di dalam tu tutup molek-molek. Gitu je. Maknanya kalau nampak belah sisi tu tidak sah atas pandangan muktamad, bukan ijma' ulama. Maknanya kita pakai pandangan kata sah. Sah lah. Gitu dah. Sah lah. Sama ginilah. Muka kita buka di hadapan lelaki ajnabi. Pandangan muktamad berdosa. Lepas tu kita buka muka ni, dosa aku, gitu. Dah, ni bab aurah depan lelaki ajnabi. Depan lelaki ajnabi, kalau buka muka, hukumnya berdosa. Sebab tu aurah. Lepas tu dia buka muka, dosa aku, gitu. Maka orang kata, muka tak aurah, tak berdosa, buka. Apakah pandangan tak berdosa? Jangan buka muka, lepas tu balik, dosa aku. Dia ni dah berdosa, dah bertakdir. Ni muka tak tutup, haram depan lelaki ajnabi, dosa aku. Kalau nak pakai pandang kata berdosa, tutuplah. Dah buka tu, pakai pandang kata bukan aurah. Buka muka depan lelaki ajnabi tidak berdosa. Gitu je. Jadi kalau pakai hak dua helai di dalam tu tak tutup, pakai sah lah pandangan hak. Sudahlah. Kita nak pakai pandangan muktamad, kena ubah cara lah. Nak terus kepada baju semai kait sehelai kait, hak dua helai tu banyak dah, nak tahu mana. Dah sungguh kalau telekong tu bubuh dalam kain baju semayang tu, apa yang uduhnya? Apa yang uduh dia? Macam mana jadi dia? Macam mana jadi? Dah sekarang ni dia kan dia telekong dia labuh kan sampai ke lutut tau. Telekong bukan sampai lutut, labuh. Kemudian dia ada kain, ada getah. Telekong tu kalau masuk dalam kain tu jadi macam mana? Nak sujud. Sujud tu kira tangan tu berlapis Ustaz. Ada. Dah telekong tak ada lengan pada muka. Sebab telekong tak ada lengan. Ustaz. Kalau kita baca macam ni, Ustaz tengok saya baca. Sekarang ni baju gitu, pada masa dia punya jilbab tu rapat dengan tubuh, okeylah. Tapi pada masa nak rokok, nak sujud, jilbab tu akan lari daripada tubuh kita. Anak dah lari. Pakai mana masuk dalam baju. Anak tu pula pakai dalam. Tak apalah, macam sebut tadi lah. Kan saya nak solat. Kalau dalam tu ada anak, telekung kecil, jilbab kecil, dalam, jilbab besar luar. Mana dalam tu ada jilbab lain. Maknanya kalau tak ada jilbab besar tu, memang aurah tertutup dah. Dah sekarang ni kalau jilbab besar tu tak ada. Maknanya kalau jilbab besar tu tak ada, aurah masih lagi tertutup. Jadi sama jilbab besar dia tak ada pun. Maknanya kalau kita pakai jilbab besar tak ada masalah. Sebab aurah kita tertutup hak jilbab di dalam. Ya, jilbab di dalam yang menutupi aurah. Tapi kalau saya pakai anak tutup dalam ni saya. Pada saya solat ni. Dan sekarang ni hak tutup tengkok tu daripada kepala lah. Dia turun ke bawah ni. Maknanya kalau hak dalam tu tutup betul-betul dah,
Jilbab tu tak ada pun boleh semayang lagi. Dah. Kita sebut dah bentuk badan itu bukan persoalan dalam semayang. Itu persoalan di hadapan lelaki ajnabi. Itu bab lain. Jangan tukar. Dan sekarang ni kalau sebut kata jilbab besar tu, di dalam dia ada jilbab kecil. Jilbab kecil tu sudah masuk ke dalam. Makna jilbab besar tu kalau buang pun boleh semayang dah. Tapi kalau pakai jilbab besar lagi molek. Gitu je lah. Bentuk tubuh ini bukan di hadapan lelaki ajnabi bicara bab syahwat. Ini bicara bab aurah dalam semayang. Itu bicara lain. Jangan dicampur dengan aurah di hadapan lelaki ajnabi. Panjang kita ni. Dan benda simple je sebenarnya. Benda simple je. Perkara simple saja. Faham tak lagi tadi tu? Dia kalau pakai seluar, dia pakai jubah. Dia ada seluar, dia ada stokeng. Kaki seluar masuk dalam stokeng. Belah bawah tu, bila seluar dia, bila kaki seluar masuk dalam stokeng, faham tak ni? Bila kaki seluar masuk dalam stokeng, kain dia tak ada pun sah semayang. Faham tak? Perempuan dia pakai seluar, dia pakai stokeng, kaki seluar masuk dalam stokeng. Kain dia tak ada. Sah tak semayang? Sah dah. Dia pakai kain lagi comel. Sebab kalau seluar dengan stokeng ni, dia bentuk tubuh. Makruh. Bentuk tubuh tu makruh. Tapi kita tak bicara bentuk tubuh ni, kita bicara aurah semata-mata. Mana? Duk bincang lagi tu. Ambil mikrofon. Jangan duk bincang itu, ambil tanya. Ambil tanya. Hari ni kelas istimewa hari ni. Orang lelaki telopong dengar. Apa benda lah puak ni duk bincang. Orang lelaki lah. Tak ada telinga je. Kau lelaki nak tanya kau? Orang lelaki nak tanya kau? Telefon dia ambil mikrofon kau puang saja pun. Ambil mikrofon tu. Biar selesai hari ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita tahu kita masalah kaki. Kita tahu dah padang muktamad begiang. Hak lepasnya macam mana? Bukan hak lepas. Hak lagi akan datang pun nak kekalkan pandangan dhaif. Sah je semayangnya. Faham tak ni? Kita tahu dah pandangan muktamad. Kalau nak pakai dua helai di dalam tutup betul-betul. Kalau tidak, nampak pandangan sisi tidak sah. Tapi pandangan dhaifnya sah je. Jadi bukan hak lepas-lepas. Hak lagi akan datang. Nak kekal gitu juga biar. Nak pakai dhaif juga. Nak pakai dhaif juga. Pandangan tu lemah. Biarlah, bagi kita pun lemah juga. Ambillah nak lemah pun. Bukan hak lepas hak akan datang pun tak ada apa benda khilaf. Hak lepas kena qada kedak, bukan hak lepas kena qada kedak. Hak lagi akan datang nak kekalkan cara tu pun benda khilaf. Gitu jelah. Mana lepas tak kena qada lah. Tak ada kena qada lepas. Yang kita kata ni hak lagi akan datang. Tambah pakai hak muktamad. Pakai hak dhaif jugalah. Tu pulang tak masing-masing lah. Jadi sembahyang tinggal sudah lah. Tapi seeloknya pakai pandangan muktamad lah. Untuk diri kita. Untuk orang lain kita dah tekan lah. Tak desak lah untuk orang lain. Apa ni? Kan balik nyesal kan? Tak tanya. Nyesal balik kan? Kita ada berapa minit lagi ni? Passing lah, passing tu mikrofon. Siapa kena? Kita tak faham lagi ke macam mana ke? Memang umum orang kita memang dipakai dua helai. Kita pakai dua helai. Kalau pakai dua helai tadilah pada muktamad di dalam tu tutup molek-molek.
Bukan kata nak pakai kembang gantung, pakai baju t-shirt pun tak lepas. Tak jadi. Nak kembang gantung pula lagi tak jadi. Kalau pakai sehelai, barulah selamat. Di dalam tu tak pakai apa sekara pun, tak ada masalah apa-apa sebab dia sehelai. Tak akan nampak, pandangan sisi tak akan nampak. Sehelai. Kena belajar jugalah sehelai tu. Sebab banyak orang tunjuk tu, dia kata Indonesia. Dia kata Indonesia sudah dikeluarkan panduan-panduan aurah kumpulan dalam sembahyang dikatakan. Dan dikatakan Indonesia dia sudah ada kempen supaya pakai baju sembahyang sehelai. Cuma saya tengok dalam gambar tu, Allah lah, warna macam-macam. Kita ambil warna putih lah. Ambil warna putih. Tapi kalau nak ambil color macam-macam boleh juga. Time mati nanti kita akan kapangkan dia dengan color macam-macam. Warna putih lah. Tapi tengok gambar tu, Allah, meseng sangat. Sederhana sudahlah, pakai putih sederhana saja. Kain pula kain biasa saja. Kain biasa. Kita bukan nak cari kain murah, kain selesa pakai lah. Kalau kain kasar sangat, mungkin sembahyang kita jadi panas. Cari kain yang lebih mahal sikit lah. Ni tadi, betul tadi. Cotton, cari cotton Jepun. Kan gitu kan? Ada cotton Jepun, ada cotton Korea tau. Macam gitu pun tak apa. Hok sedap pakai, tak panas, tak apa. Sebab kita nak menghadap Allah Ta'ala. Mana biar kita pakai tu selesa. Mana lagi? Oh, baru tengok dalam telefon gambar baju sembahyang. Nak order tu berapa kali? Order dah. Tengok baju sembahyang. Dan aku kata Indonesia, aku kata Indonesia. Dok, sekarang ni kadang-kadang peseng buat mudah dah lalu. Sekarang buat mudah sangat-sangat. Timbul sekarang orang hok jenis nak semayang tu dia buat mudah-mudah je. Dia pakai baju kurung biasa saja. Jadi dia buat macam di dalam memang dia tak tutup. Dia buat terlampau ringan. Dia buat terlampau ringan. Dia pakai baju kurung biasa gitu je. Memanglah tangan tu dia ada kacing, ada getah. Yalah, tapi nampak terlampau dia buat dia kata nak memudahkan, dia kata. Tapi kita memudah pun biarlah pandangan muktamad mazhab Syafi'i ni lebih susah sikit, lebih ketat sikit, baik kita ambil lebih ketat. Sebab kita nak semayang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita pun jadi tenteram. Tak timbullah pandangan tu kata tidak sah, tak timbullah. Mana kalau pakai satu helai terjamin. Semua akan akui. Semua akan akui. Mana lagi? Apa lagi? Apa ni? Apa ni? Ada? Nak tanya? Tambah nak tanya ni angguk-angguk. Nak tanya. Oh, lelaki tahu dah. Tahu, kalau lelaki dah tahu. Mana kesimpulannya cuba belajarlah. Hak kemudian hak ada dah tak apalah, hak 2 helai tu. Hak kemudian nak cari baru, cari selalah. Kemudian jangan lupa tangan biar ada. Maka tu timbul tadi tu. Apa kata baju telekung masuk dalam kain. Allah nak sujud tangan berlapik dengan kain semayang pula. Tu sebab telekung tu tak buat tangan. Telekung tak lewat tangan ke? Telekung semayang, dia sekarang kain semayang satu. Telekung semayang tak ada ke telekung semayang ada tangan? Ada. Yang kerak tangan tu kenapa?
Jadi dia buang tangan tu kenapa? Maka bila suruh masuk telekung dalam kain semayang, nak sujud macam mana tangan berlapik. Oh, tahu tangan berlapik. Tapi kalau telekung biasa tu, masa letak tangan atas, tangan berlapik ke tak? Berlapik ke tak tangan? Dia tidak berlapik, Ustaz. Saya esok. Ni, esok dia apa ni? Dia lari kain itu untuk letak tangan apa tak berlapik. Dia ni dia alih. Dia sekarang dipakai 2 helai. Masa sujud ni dia nak pastikan tapak tangan dia kena latar. Dia baca semayang tu dia sepok sikit kan. Banyak kerja betul dalam semayang ni. Ni kerja ni kita tak ambuh ni. Dok kita nak dapat ni supaya tangan tak berlapik. Telekung tu buat lengan. Tangan tak berlapik lah apa masalah laginya. Tu kata lengan mahal RM20, RM10 sebelah gitu. Pelik sungguhlah. Jadi kita ni aurah di hadapan lelaki ajnabi, pandangan muktamad, kita tak tahu. Aurah perempuan dalam sembahyang, hak muktamadnya macam mana, kita pun tak tahu. Banyak benda tak tahu kita. Hak muktamad ni bab pekoh. Adalah tersilap bab pekoh ni, ialah dia ada pandangan lain. Janganlah sekali-kali bab pegangan. Ni sebut semualah. Bab pegangan tak ada. Solid bab pegangan. Kalau bab pegangan tak betul, bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan kalau pegangan tu pegangan salah, yang kafir ijma' ulama, orangnya Islam tetapi di sisi Allah kafir, imam tidak sah, sembahyang semuanya wajib diqada daripada balik, puasa wajib diqada, zakat kena qada, kena bayar semula, haji kena pergi Mekah semula. Faham tak ni? Kalau kata betul-betul lah dalam bab sembahyang ni tidak sah ijma' ulama, hanya qada sembahyang je, puasa, zakat, haji tak ada kena-mengena. Kalau kata sembahyang dia tidak sah ijma' ulama, sembahyang tak rokok, tidak sah ijma' ulama. Rokok sekali, sujud bubuh sekali juga, buat sama macam rokok, sujud sekali, tidak sah ijma' ulama. Sembahyang je kena qada, puasa, zakat, haji tak ada kena-mengena. Tapi kalau akidah tu salah, kafir ijma' ulama, kena qada habis tu. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Bab akidah, tu tak ada kompromi lah tunya. Kena solid betul-betul dalam bab pegang sama telah sekarang. Bukan kita mudah dengan pekoh, bukan. Cuma bab pekoh ni ada sedikit keluasan dia. Ada sedikit keluasan dia lah dalam bab pekoh ni. Tapi bukan wak mudah. Tapi bab akidah tak ada. Sebab ada orang kata, kalau bab pekoh salah tersepit kita, ustaz cerita pandangan lain lega. Tapi kalau tauhid tak ada. Excuse langsung dia kata, tak ada. Bab tauhid tak ada. Satu lagi je bab tasawuf tak ada. Riya, ujub, takabur, hasad haram, dosa besar, ijma' ulama, mewajibkan neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu solid itu. Taubah wajib ijma' ulama, ikhlas, syukur, tawakkul, redha, sabar, zuhud, itu semua wajib ijma' ulama. Ni tasawuf. Ada ni. Tauhid, tasawuf. Tapi tauhid sama, tasawuf sama. Dalaman masing-masing dengan Allah. Manusia ni terkadang disolek hak zahir saja. Semayang biar nampak comel, zahir orang nampak, semayang dia comel. Hak zahir baca Quran biar betul, biar sedap, biar berlagu, hak zahir orang dengar belaka. Manusia ni hak zahir dia penting. Hak zahir dia penting. Hak akidah orang tak nampak betul salah.
Hati orang tak nampak, baik jahat. Hak orang tak nampak ni, dia tak peduli mana. Faham tak ni? Agama dibina atas kesucian. Ad-dinul khalis, agama yang suci. Hak dalam tengah FM hari Jumaat tu kan, tajuknya ad-dinul khalis. Ala lillahi ad-dinul khalis. Adakah bagi Allah tu agama yang suci? Yang bagi Allah agama yang suci. Mana kesucian pertamanya? Kesucian pegangan. Suratul Ikhlas. Di penghujungnya kesucian hati. Sampai di kemuncak makam aulia, suci hati daripada selain daripada Allah, itu makam aulia. Kesucian. Agama kita agama yang suci. Tapi hak suci ni hak dalaman. Jadi sekarang ni kadang-kadang pengajian pekoh rajin. Baca Quran, perbetulkan Quran rajin. Bunyi tauhid, bunyi tasawuf dia jadi tak berapa minat. Tauhid, tasawuf, tinggi, payah, macam-macam dia buat alasan. Walahal ngaji pekoh pun payah. Memperbetulkan bacaan Al-Quran payah sangat-sangat, bukannya mudah. Quran ni payah. Ada ni. Tiba-tiba Quran rajin betul. Tauhid payah tinggi, tasawuf payah tinggi. Yang baik tu, orang yang selamat ditipu dari syaitan adalah orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau iblis tu kan, dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala tu. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis laknatullah, ya Tuhanku, oleh kerana engkau telah menetapkan aku sesat. Iblis tahu kesesatan dia itu adalah qada daripada Allah. Perkara jahat qada daripada Allah. Iblis tahu, bagi berilmu. Anak Adam sembahyang rukuk sujud, perkara jahat bukan ketetapan Allah. Itu jeng awal-awal. Tapi iblis ni dia menyandarkan kesesatan dia kepada Allah, tidak beradab. Disesat disandar ke Tuhan. Iblis tu. Kenapa mudah semayang? Qada Tuhan. Iblis tu. Kenapa kamu tidak tutup aurat? Qada Tuhan. Iblis tu. Menyandarkan kejahatan kepada qada Allah. Tapi hakikatnya memang qada Allah. Oleh kerana engkau telah meletakkan aku sesat, iblis berjanji dia akan memperhiasi. Anak Adam yang ada dalam buku dia akan menghiasi. Hak baik, dia nampak tak baik. Hak tak baik, dia nampak baik. Belajar fardu ain ni wajib, dia nampak tak wajib. Dia nampak mudah-mudah. Tak belajar fardu ain ni berdosa besar, dia rasa macam manis-manis je. Tu. Tazyin, iblis dia pusing. Fardu ain tu wajib, dia rasa macam tak penting. Tak belajar fardu ain tu berdosa besar, dia rasa macam tak berdosa pun. Ni iblis pusing. Dan iblis kata dia akan menyesatkan sekalian. Pada ni, dia akan menyesatkan sekalian, melainkan hamba engkau ya Allah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa ibadaka minhum mukhlasin. Melainkan hamba engkau ya Allah yang mukhlasin, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesucian itu pertama mana? Kesucian akidah. Kemuncaknya kesucian hati, tempat tilik Allah Subhanahu wa taala, tasawuf. Hak pekoh bukan kata wak mudah, bukan. Tapi jangan sekali-kali hanya penting zahir, bab akidah tak dak amati, bab tasawuf dak amati. Kita, anak cucu kita pun sama. Bab pekoh ada tempat yang longgar sedikit. Khilaf kita sebut khilaf. Gitu je. Hidup ketaklah. Pada apa benda perkara yang kita tak faham, kita boleh bertanya. Jangan kita mengata. Menyusahkan, pening ni. Dah kadang-kadang dalam FB ni, kalau orang mengajar tu dia tak boleh terima, ustaz ni melalu, ustaz ni bengong, ustaz ni macam-macam dia kata.
Dia kata macam-macam. Dia tak ada terima pengajaran, dia kata macam jaga ustaz tu pula. Jangan gitu. Ni mungkin orang nak mengacar je sebenarnya. Tapi kalau kita keliru, kita nak bertanya, boleh bertanya. Tak ada apa tu. Saya pelik lah ustaz ni mengajar. Boleh tak bagi penjelasan? Tak ada masalah. Sebab kita keliru. Keliru pelik apa dah, kita tak belajar. Kita keliru bukan hak ustaz tu mengajar salah. Kita yang keliru. Tak pelik kalau kita yang keliru. Kalau kita yang keliru tu tak pelik. Sesat kita dah. Sejang kita hari ni. Cerita lah. Baju semayang orang perempuan. Sejam. Tak apalah waktunya. Waktu pun memang saya tekan lah mudah tu. Tapi cuma saya tidak matilah. Saya tak mati. Cuma galakkan sahaja. Lama dah saya galakkan supaya pakai baju sembahyang satu helai. Itu lebih selamat, lebih mudah. Dan orang yang pakai dia duduk helai, dia tahu berselai, dia kata lebih selesa. Ada ni. Nak pakai dua helai, dalam tutup, molek-molek. Jadi kita berhenti di dan aurahnya aurah perempuan merdeka di dalam khulwah seorang diri, dan perempuan yang muslim dan laki-laki yang mahramnya aurah antara pusat dan lutut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.